Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan hadis kitab Sahih Muslim, dan pada siri yang ke-227 ini kita telah tiba pada riwayat yang ke-4100. Kita masih lagi berada pada tajuk berkenaan tentang jual beli, dan kita telah tiba pada tajuk apabila seseorang itu dia menjual untanya, adakah boleh dia membuat pengecualian untuk dia menunggang untanya bagi tempoh yang tertentu ataupun sehingga ke tempat yang tertentu. Dan kebanyakan daripada tajuk ini diambil daripada kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi SAW telah ingin untuk membeli untanya, maka dia telah bersedia untuk menjual kepada Nabi, namun beliau meletakkan syarat yang beliau akan menunggang unta tersebut sehinggalah beliau tiba di Madinah. Ahlan Fatimah Az-Zahra, Haifa Najwa, Adlin Maira, Ayu Hafiz, dan juga semua sahabat-sahabat lain yang berada di urangan Facebook. Kita dah tiba pada riwayat 4100. Masih lagi kisah tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an al-Amash an Salim bin Abil Jadi an Jabir. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, aqbalna min Makkah ila al-Madinah. Kami telah datang daripada Mekah menuju ke Madinah. Maka hadis ini lebih jelas bahawa perjalanan yang berlaku di antara Jabir dan Abdullah, di mana berlakunya peristiwa ini adalah ketika Nabi SAW dan Jabir daripada Mekah menuju ke Madinah. Ma'a Rasulillah, bersama dengan Nabi SAW. Fa'talla jamali, maka untaku telah keletihan, kata Jabir. Wasaqal hadis bi qissatih, dan baki hadis adalah lebih kurang sama. Wafi, dan di antara dalam riwayat tersebut adalah kisah. Summa qala li, maka baginda bersabda kepada Jabir, bi'ni jamalaka hadha, juallah kepadaku unta kamu ini. Qala qultu, maka Jabir pun berkata, aku telah berkata, la, tidak wahai Rasulullah, bal huwa laka, bahkan unta ini adalah hadiah untuk kamu. Qala la, maka Nabi enggan menerima sebagai hadiah. Baginda bersabda, bal bi'ni, bahkan juallah unta ini kepadaku. Qala qultula, buat kali kedua Jabir mengatakan, tidak wahai Rasulullah, bal huwa laka, bahkan unta ini adalah hadiah untuk kamu. Maka Nabi SAW menolak dengan bersabda, la, tidak, bal, bahkan, bi'nihi, juallah kepadaku unta ini. Qala qultu, maka Jabir radhiyallahu anhu pun berkata dalam riwayat ini, fa inna lirajulin alayya, maka sesungguhnya aku ada berhutang kepada seseorang wahai Rasulullah, uqiyata zahabin, dengan kadar satu uqiyah emas. Maka Jabir pun terangkan, dia malu nak jual kepada Nabi, maka dia kata, wahai Rasulullah, aku ada berhutang dengan orang kadar satu uqiyah emas. Fahuwa laka, maka unta ini adalah untuk kamu, biha, dengan bayaran tersebut, iaitu bayaran satu uqiyah emas. Maka dalam riwayat ini diterangkan harga yang dijual kepada Nabi adalah satu uqiyah emas. Qala, maka baginda pun bersabda, qad akhadtu, aku mengambil unta tersebut. Fataballigh alaihi ilal Madinah, maka baginda bersabda, engkau sampailah dengan menunggang unta ini ke Madinah. Maksudnya tak apa, walaupun dah jual beli berlaku, kesepakatan telah berlaku, Nabi membenarkan Jabir untuk menggunakan unta ini sampai ke Madinah. Dan ini merupakan tajuk hadis yang sedang kita baca, beberapa riwayat ini.
Qala, berkata Jabir, falamma qadimtul Madinata, apabila aku telah tiba ke Madinah. Qala Rasulullah, Nabi SAW telah bersabda kepada Bilal, dan kita tahu bahawa Bilal adalah antara orang yang bertanggungjawab menguruskan kewangan Nabi SAW. Maka baginda bersabda kepada Bilal, A'tihi, berikanlah kepada Jabir uqiyatan min zahabin, satu uqiyah daripada emas, wazidhum, dan tambahkanlah kepada beliau. Maksudnya tambahlah pada waktu bayaran tersebut. Maka adakah boleh jual beli begini, membayar lebih daripada perjanjian? Maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Maka berkata Jabir, fa'atani uqiyatan min zahabin. Maka Bilal telah memberi kepadaku satu uqiyah daripada emas, wazadani, dan beliau telah menambah kepadaku bilangan satu kirat emas. Qala fakultu, maka Jabir berkata, la tufariquni ziyadatu Rasulillah, tidak pernah berpisah daripadaku penambahan bayaran yang Nabi SAW berikan kepadaku, iaitu kadar satu uqiyah emas. Dia sentiasa pegang dengan dia, simpan dengan dia. Dia tak nak belanja, dia tak nak gunakan. Qala, berkata Jabir, fakana fi kaisin li, maka adalah satu uqiyah tersebut sentiasa berada di dalam dompetku. Fa akhadhahu ahlu Syam, namun tentera-tentera Syam telah merampasnya daripadaku yaumal harrah, pada peristiwa Harrah. Harrah adalah satu peristiwa di mana Yazid bin Muawiyah telah menghantar tentera kepada penduduk Madinah dan mereka telah disakiti, dibunuh, diperangi, dan seperti kata Imam Nawawi pada baris yang terakhir, kata Imam Nawawi, kana qitalun, maka ianya adalah sebuah peperangan, wa nahbun, dan rampasan barang yang dilakukan oleh tentera Syam pada tahun 63 minal hijrah, tahun 63 hijrah. Dan ini berlaku pada penghujung kehidupan Yazid bin Muawiyah. Riwayat yang seterusnya 4101. Wa bihi la qala hadatsana Abu Kamil al-Jadari qala hadatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala hadatsana al-Jurairi an Abi Nadrah an Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kami pernah bersama dengan Nabi SAW dalam satu permusafiran. Dalam riwayat ini kita telah baca bahawa permusafiran itu adalah daripada Madinah menuju ke Mekah. Fatakhallafa nadhihi, maka telah ketinggalan ke belakang untaku kerana tak larat keletihan. Dan baki hadis adalah sama, dan di sini dalam riwayat ini ada penambahan. Fanakhasahu, maka Nabi SAW telah mengherdik. Nakhasa juga memberi maksud memukul dengan kaki. Nabi SAW telah memukul dengan kaki baginda. Kemudian baginda bersabda kepadaku, irkab, tungganglah ia dengan nama Allah, wazada aidan, dan dalam riwayat ini ada juga penambahan, famazala yaziduni wa yaqul wallahu yaghfiru lak, dan baginda terus menerus mendoakan untukku seraya berkata, dan semoga Allah mengampuni kamu. 4102, masih lagi kisah tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wa bihi ilaihi qala wa hadatsani Abu Rabi' al-Ataki qala hadatsana Hammad qala hadatsana Ayyub an Abi Zubair an Jabir, daripada Jabir radhiyallahu taala, beliau telah berkata, lamma ata alayya nabi, ketika Nabi SAW datang bertemu denganku, wa qad a'ya ba'iri, dalam keadaan telah keletihan untaku. Dan kita telah baca dalam riwayat sebelum asar bahawa sampaikan unta dia dah tak larat nak berjalan. Qala, maka berkata Jabir, fanakhasahu, maka Nabi SAW telah mengherdik ataupun telah memukul unta tersebut. Bukanlah dengan pukulan yang kuat, tetapi seperti kebiasaan, maka bila kita menunggang kuda dan unta, kita memukulnya sedikit, menepuknya sedikit supaya dia berjalan lebih laju. Fawathaba, maka telah meloncat unta tersebut. Fakuntu ba'da zalik, kata Jabir, dengan mukjizat Nabi, maka unta tersebut berjalan dengan laju. Kata Jabir, fakuntu, maka adalah aku ba'da zalika, setelah itu, ahbisu khitamah, perlu untuk memegang tali kekang dia. Sebab kalau tak pegang tali kekang dia, unta ni nak berlari dengan selaju-lajunya berkat apa yang Nabi SAW buat. Li asma'a hadithah, aku perlu memegang tali kekang unta tersebut supaya aku boleh mendengar ucapan Nabi SAW. Maksudnya unta ni berubah dengan mukjizat Nabi,
menjadi laju. Fama aqdiru alaih, namun kata Jabir, aku tidak mampu untuk menahan untaku tersebut daripada berlari laju. Falahiqanin Nabi, maka kemudiannya Nabi sekali lagi telah bertemu denganku seraya berkata, bi'nih, juallah unta tersebut kepadaku. Fabi'atuhu, maka kata Jabir, aku telah menjualkannya kepada Nabi dengan bayaran bi-khamsi awaq, 5 uqiyah. 5 uqiyah. Qala qultu, maka berkata Jabir meminta kepada Nabi, ala anna li dhahrahu, maka Jabir sanggup menjual kepada Nabi cuma dengan pengecualian bahawa Nabi mengizinkannya untuk menunggang unta tersebut sampailah ke Madinah. Dan ini tajuk bab, menjual unta dengan sesuatu pengecualian. Kita nak jual kereta, tapi kita minta pengecualian, kita nak bawa dulu selama seminggu, nak menyelesaikan urusan, ataupun nak bawa dulu sampailah kita tiba ke rumah, baru kita serahkan kepadanya. Jual beli macam ini tidaklah membatalkan akad ataupun merosakkan akad. Maka Nabi SAW pun bersabda bila Jabir minta begitu, walaka dhahruhu ilal Madinah, apa kamu berpeluang untuk menunggangnya sampailah tiba ke Madinah. Berkata Jabir, falamma qadimtul Madinah, apabila aku telah tiba di Madinah, ataituhu bih, aku telah membawa unta tersebut kepada Nabi. Fazadani, maka Nabi telah menambah, sepatutnya 5 uqiyah, Nabi telah tambah 1 lagi uqiyah, kemudian baginda telah menghadiahkan unta itu kepadaku. Maka Nabi SAW sebenarnya tak nak pun, cuma Nabi SAW ingin untuk membantu Jabir bin Abdullah dengan alasan Nabi ingin untuk membeli, namun Nabi pulangkan kembali dan Nabi suruh dia menyimpan duit yang Nabi telah bayar untuk unta tersebut. 4103. Wa bi ila qala hadatsana Uqbah bin Muqram al-Ammi qala hadatsana Yaqub bin Ishaq qala hadatsana Bashir bin Uqbah an Abil Mutawakkil an-Naji an Jabir bin Abdullah. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, safartu ma'a Rasulillah, aku telah bermusafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari, pada sebahagian daripada permusafiran baginda. Azunnuhu qala, aku merasakan ketika itu dalam peperangan. Dan baki hadis adalah sama namun ada penambahan. Nabi telah bersabda, ya Jabir, wahai Jabir, atawaffaita thaman, adakah kamu telah menerima sepenuhnya bayaran? Maka Jabir pun berkata, na'am, ya wahai Rasulullah. Maka baginda pun bersabda, lakat thaman, untuk kamu adalah harga adalah bayaran tersebut, walakal jamal, dan untuk kamu juga adalah unta yang kamu jual kepadaku. Nabi hadiahkan balik kepada Jabir. Lakat thaman walakal jamal, dan Nabi ulang kali kedua, kamu simpanlah bayaran dan kamu simpanlah unta tersebut. Daripada sini kita nampak akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Riwayat yang seterusnya 4104. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari qala hadatsana Syu'bah an Muharib sami'a Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala telah berkata, ishtara minni Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membeli daripadaku seekor unta dengan kadar 2 uqiyah dan 1 ataupun 2 dirham. Maka berkata Jabir, falamma qadima Sirar, apabila kami telah tiba di tempat yang bernama Sirar. Tempat yang bernama Sirar. Maka pada baris yang kedua 45, kata Imam Nawawi rahimahullah, ianya adalah sebuah tempat yang terletak dekat dengan Madinah. Wa huwa mawdi'un qaribun minal Madinah. Al-Khattabi berkata, hiya bi'run, ianya adalah tempat di mana terletaknya sebuah telaga qadimatun lama, ala 3 amyal minal Madinah, dalam jarak lebih kurang 3 mil, 3 batu daripada Madinah. Maka bila Nabi tiba di tempat yang bernama Sirar, maka Nabi telah memerintahkan untuk disembelih seekor lembu. Fa'akalu minha, maka para sahabat telah makan daripada lembu tersebut. Falamma qadimal Madinah, apabila baginda telah tiba di Madinah, amarani, baginda memerintahkan daku untuk aku datang ke masjid. Fa usalli rak'atain, lalu aku telah solat 2 rakaat di masjid. Wa wazanali, dan Nabi telah menimbangkan untukku thamanal ba'ir, bayaran untuk unta, sebab mereka bayar dengan emas. Maka Nabi telah timbang emas tersebut. Fa arjahali, maka Nabi telah melebihkan
bayaran unta daripada apa yang Nabi telah janjikan. 4105 yang ini pun lebih kurang sama. Kita lihat riwayat ini. Wa bihi ilaihi qala hadatsani Yahya bin Habib bin al-Harithi qala hadatsana Khalid bin al-Harith qala hadatsana Syu'bah qala akhbarana Muharibun an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada Jabir radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kisah yang serupa, ghaira annahu qala, kecuali dalam riwayat ini bahawa Jabir telah berkata, fashtarahu minni, maka baginda telah membeli unta tersebut daripadaku bi thamanin qad sammah, dengan bayaran yang baginda telah sebutkan. Walam yadhkur, namun tak disebut berapa bayaran tersebut, tak disebut perkataan 2 uqiyah dan 1 ataupun 2 dirham. Waqala, berkata Jabir, amara bi baqaratin fanuhirat, Nabi telah memerintahkan untuk disembelih seekor lembu, thumma qasama lahmaha, kemudian telah diagih-agihkan daging lembu tersebut untuk dimakan oleh para sahabat. Riwayat 4106. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Ibnu Abi Zaidah an Ibnu Jurayj an Ata'in an Jabir, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah berkata kepadanya, qad akhadtu jamalak, aku ambil unta kamu wahai Jabir dengan bayaran 4 dinar, walaka dhahruh, dan kamu boleh menunggang unta yang aku telah beli ini daripada kamu sampailah kamu tiba di Madinah. Kata Imam Nawawi rahimahullah pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10. Maka kata Imam Nawawi, wa'lam anna fi hadis Jabir, maka ketahuilah di dalam hadis Jabir yang kita baca dalam pelbagai riwayat yang berbeza, terdapat terlalu banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama, kita boleh nampak bagaimana mukjizat Nabi SAW yang mana menjadikan unta Jabir daripada awalnya tidak bermayah, namun akhirnya bergerak dengan begitu laju sehingga Jabir terpaksa memegang tali kekang supaya unta tersebut tidak terus-menerus berlari. Yang kedua, jawazu talabil bai'i mimman lam yu'arid sil'atahu lil bai'. Boleh untuk kita meminta untuk dijual sesuatu orang yang tak buat offer dan tawaran untuk jual barang dia. Orang tu tak offer pun, kita jumpa dia, nak jual tak motor ni, saya nak beli. Nak jual tak barang ni, saya nak beli. Boleh untuk melakukan begitu, dan itulah yang Nabi mulakan dengan Jabir radhiyallahu anhu. Yang ketiga, jawazul mumakasah fil bai', maka boleh untuk melakukan tawar-menawar di dalam jual beli, dan itulah yang berlaku juga di antara Jabir dan Nabi SAW. Yang keempat, istihbabu su'alir rajulil kabir ashabahu an ahwalihim. Sunnah untuk seorang ketua dan pemimpin sentiasa bertanya keadaan orang bawahan dia, supaya dia boleh mengambil berat situasi dan keadaan mereka. Wal isyaratu alaihim bimasalihim, dan memberi petunjuk kepada mereka apa yang bersesuaian untuk mereka lakukan. Yang kelima, istihbabu nikahil bikir. Daripada riwayat ini juga kita belajar sunnah seseorang itu jika ingin berkahwin, maka berkahwin dengan yang belum berkahwin, dengan yang masih dara. Yang keenam, istihbabu mula'amatu zawjain. Sunnah untuk suami dan isteri bergurau senda di dalam hubungan perkahwinan dan pernikahan mereka. As-sabi'ah, yang ketujuh, fadilatu Jabir fi annahu taraka hadzu nafsi min nikahil bikr. Kelebihan luar biasa Jabir yang mana beliau tinggalkan peluang untuk berkahwin dengan wanita yang belum berkahwin, yang dara, dan dia berkahwin dengan yang janda semata-mata bertujuan untuk mengutamakan adik perempuannya yang masih kecil yang telah kematian, bapanya yang syahid dalam peperangan. Dan kemudian banyak lagi yang kita boleh belajar yang Imam Nawawi rahimahullah kongsikan di situ. Seterusnya, Imam Muslim membawakan hadis-hadis dengan tajuk jawazi iqtiradil hayawan, harus untuk meminjam binatang, wastihbabi tawfiyatihi khairan mimma alaih, dan sunnah untuk memulangkan ataupun membayar semula binatang yang diambil dengan jenis yang lebih baik, dengan bayaran lebih baik. Contohnya, kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak guna binatang ataupun kita nak sembelih binatang,
maka kita minta pada waktu itu binatang tersebut diberikan kepada kita dan kita akan gantikan dengan binatang yang lain. Maka jawapan dia boleh, dan itulah yang Nabi SAW pernah buat. 4107. Wa bihi la qala hadatsana Abu Tahir Ahmad bin Amr bin Sarh qala akhbarana Ibn Wahb an Malik bin Anas an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Rafi'. Daripada Abu Rafi' radhiyallahu taala, sesungguhnya Nabi SAW istaslafa min rajulin bakrah, telah meminjam, ataupun tak diterjemahkan sebagai meminjam. Nabi SAW telah mengambil secara berhutang. Kerana telah berlaku jual beli secara berhutang. Nabi SAW telah mengambil secara berhutang daripada seorang lelaki bakrah, seekor unta yang muda. Faqadiman alaihi ibilum minas sadaqah, maka telah tiba kepada Nabi unta daripada zakat. Fa'amara, maka baginda telah memerintahkan Abu Rafi' an yaqdiyar rajul, untuk membayar lelaki yang Nabi berhutang kepadanya bakrahu, untanya. Faraja' ilaihi Abu Rafi', maka Abu Rafi' telah kembali kepada Nabi seraya berkata, lam ajid fiha, aku tidak mendapati daripada unta zakat yang telah datang kecuali jenis yang khiyara, lebih baik, raba'iyah, dan lebih dewasa, maksudnya lebih baik, lebih bagus. Maka baginda pun bersabda, atihi iyah, berikanlah sahaja kepada lelaki tersebut, inna khiyaran nas, sesungguhnya sebaik-baik manusia, ahsanuhum, adalah yang paling baik, qada'a, dalam membayar hutang. Cuma di sini timbul persoalan. Sebab itu Imam Nawawi bawakan pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 11, raf'ul ishtibah, nak menghilangkan salah faham. Maka kita baca tadi dalam hadis, Nabi bayar hutang baginda dengan mengambil sesuatu yang terbaik daripada harta zakat. Maka itu secara zahir hadisnya. Maka kata Imam Nawawi, hadza mimma yustashkal, selalunya akan timbul persoalan daripada hadis ini. Maka dipersoalkan, fa kaifa qada min iblis sadaqah, bagaimanakah Nabi boleh membayar hutang menggunakan unta zakat, sesuatu yang lebih bagus daripada apa yang selayaknya orang berhutang tersebut dapat. Ma'anna an-nadhir fi sadaqati la yajuzu tabarru'uh minha. Maka jawapannya adalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Sebentar. Okey. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka sebenarnya wal jawabu annahu iqtarada li nafsih. Nabi sebenarnya bila datangnya unta zakat, bukanlah Nabi SAW mengambil unta zakat begitu. Sebaliknya Nabi telah meminjam daripada unta zakat tersebut untuk keperluan baginda. Falamma jad ibnu sadaqah ishtara minha. Nabi SAW telah membeli seekor unta daripada unta zakat, dan kemudian Nabi SAW telah famallakahun Nabi bithamani, Nabi telah membayar dengan harga unta zakat tersebut. Wa aufahu, dan Nabi telah melebihkan bayaran kepada orang yang Nabi ambil daripadanya unta, mutabarri'an biziyadah, dengan Nabi bayar lebih daripada apa yang sepatutnya Nabi bayar. Bukanlah Nabi ambil unta zakat begitu. Sebaliknya Nabi beli, seperti yang kita akan baca dalam riwayat-riwayat yang lain, kata Imam Nawawi rahimahullah. Riwayat 4108 yang ni kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Khalid bin Makhlad an Muhammad bin Ja'far qala sami'tu Zaid bin Aslam qala akhbarana Atha bin Yasar an Abi Rafi' maula Rasulillah qala istaslafa Rasulullah sallallahu bakra bimithli ghairi annahu qala fa inna khaira ibadillahi ahsanuhum qada'a. 4109. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Salamah bin Qailin an Abi Salamah an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, kana li rajulin ala Rasulillah yakun, ada seorang lelaki yang Nabi SAW ada berhutang dengannya. Nabi ada berhutang dengan seorang lelaki. Namun lelaki ini telah buat apa? Fa'aghladalah, dia telah berkasar kepada Nabi dalam menuntut hutang. Dia biadab dengan Nabi, berkasar dengan Nabi. Fahamma bih, maka telah berasa tidak senang pada sahabat Nabi SAW dengan lelaki tersebut. Maka Nabi SAW pun bersabda, inna li sahibil haqqi maqala, sesungguhnya bagi orang yang menuntut hutang, dia berhak untuk bersuara.
Faqala lahum, maka baginda pun bersabda kepada para sahabat, ishtaru lahu sinna. Dan ini adalah jelas bahawa dalam hadis riwayat Abu Hurairah Nabi suruh beli. Ishtaru, Nabi SAW suruh beli. Dan itulah yang diambil daripada hadis sebelum ini. Bukanlah Nabi ambil begitu sahaja. Sebenarnya Nabi beli daripada unta-unta zakat yang datang untuk Nabi bayarkan kepada lelaki ini. Ishtaru lahu sinna. Nabi kata belikanlah untuk lelaki ini seekor unta. Fa'atahu iyah, dan serahkanlah kepadanya. Maka para sahabat berkata, inna la najidu illa sinna. Kami tidak menjumpai unta kecuali yang lebih baik daripada untanya, wahai Rasulullah. Maka baginda pun bersabda, fashtaruh, maka belilah. Fa'atuhu iyah, dan serahkanlah kepada lelaki tersebut. Fa inna min khairikum, kerana yang terbaik di antara kamu, au khairukum ahsanukum qada'a, adalah yang terbaik di antara kamu dalam membayar hutang. Ini akhlak Nabi SAW yang kita boleh belajar. 4110, wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Waqi' an Ali bin Salih an Salamah bin Qaid an Nabi sallallahu Nabi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau telah berkata, istaqrada, Nabi SAW telah meminjam ataupun telah berhutang. Nabi SAW telah berhutang seekor unta kepada seorang sahabat. Fa'atahu sinnan faqa, lalu Nabi telah memberikan bayaran unta yang lebih baik. Waqala, lalu baginda bersabda, khiyarukum, sebaik-baik kamu adalah mahasinukum, yang terbaik di antara kamu qada'a, dalam membayar hutang. Maka bayarlah hutang dengan cara yang terbaik. Janganlah pada waktu itu kita nak bayar hutang pun liat, kemudian kita pada waktu itu tak berasa malu. Maka itu bukanlah akhlak yang diajar oleh Nabi SAW. 4111, wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Sufyan an Salamah bin Qaid an Nabi sallallahu Nabi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki, yataqadha Rasulullah, menuntut hutangnya kepada Nabi SAW akan seekor unta. Nabi ada berhutang dengan dia seekor unta dan dia menuntut hutang kepada Nabi. Maka baginda pun bersabda, a'tuhu sinnan fawqa sinni, berikanlah kepadanya unta yang lebih bagus, lebih baik daripada unta yang dia berhak dapat. Waqala, lalu baginda bersabda, khairukum, sebaik-baik kamu, ahsanukum qada'a, adalah yang terbaik di antara kamu dalam membayar hutang. Riwayat yang seterusnya 4112 adalah menceritakan bahawa kalaulah kita nak menjual beli binatang dengan bayaran binatang ataupun hamba dengan bayaran hamba, maka tidak syarat mestilah pada waktu itu satu dengan satu, tetapi boleh lebih. Contohnya, kita nak beli seekor kuda yang sangat bagus baka dia, kita nak bayar dengan gantian bayaran 100 ekor kuda sekalipun, boleh. Maka dia bukan macam emas perak, tepung, korma, garam dan seumpama yang Nabi tak benarkan, kecuali mesti sama berat sama banyak, tetapi haiwan sama haiwan adalah pada waktu itu tidak begitu. Boleh. Contohnya kita nak beli contohnya seekor kucing yang bagus kualiti, yang cantik bulu dia, dan kita nak gantikan, nak bayar dengan 10 ekor kucing, maka tak ada masalah. Itulah tajuk apa yang seterusnya, babu jawazi bai'il hayawan, boleh untuk menjual binatang dengan bayaran binatang lain, min jinsih, walaupun daripada jenis yang sama, mutafadilan, secara berlebihan. 4112, wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Yahya Tamimi wa ibn Rumin qala akhbarana Layth Tawil, wa bi ilaihi qala wa hadatsana Qutaybah bin Sa'id qala hadatsana Layth an Nabi Zubairi an Jabir radhiyallahu anhu qala jaa 'abdun fabaya'an Nabi, telah datang seorang hamba lalu telah berbai'ah. Berbai'ah bermaksud memberi janji yang dia akan taat setia. Maka dia telah berbai'ah kepada Nabi alal hijrah, yang dia akan berhijrah dan tinggal bersama dengan Nabi di Madinah. Walam yash'ur, dan Nabi tidak tahu, annahu abdun, bahawa orang ini adalah hamba. Sebab kalaulah hamba, Nabi tak boleh berbai'ah begitu. Sebab hamba ini ada tuan dia perlu patuh dan ikut kepada tuan dia. Faja'a sayyiduhu yuriduh, maka telah datang tuan dia meminta, menginginkan dia untuk balik bersama dengan tuan dia. Maka Nabi SAW telah bersabda kepada tuannya, bi'ni, juallah kepadaku hamba ini, fashtarahu, maka baginda telah membeli hamba yang seorang tadi dengan bayaran dua hamba lain, summalam yubai',
Kemudian selepas itu Nabi tidak lagi berbai'ah kepada sesiapa pun hatta yas'alah, sehingga baginda tanya terlebih dahulu, a'abdun hu, adakah dia seorang hamba? Kalaulah hamba, maka Nabi takkan berbai'ah untuk hijrah. Sebab hamba mana boleh hijrah? Dia perlu sentiasa mengikuti dan bersama dengan tuan dia. Bab yang seterusnya berkenaan tentang ar-rahan. Ar-rahan bermaksud membuat cagaran, membuat gadaian. Maka ianya boleh, dan Nabi SAW juga ada mencagar, dan juga Nabi SAW ada membuat gadaian. Namun apabila kita lihat dalam Al-Quran pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad suratul Baqarah ayat 283, itu yang Imam Nawawi juga terangkan pada baris yang ketiga daripada bawah. Maka ayat Al-Quran menyebut, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiba farihanum makbudah. Suratul Baqarah ayat 283 menghighlightkan seolah-olah bahawa cagar dan gadaian hanya boleh dibuat ketika sedang bermusafir. Namun hadis-hadis yang kita baca ini menunjukkan wajawazihi, bahawa cagaran dan gadaian harus untuk dilakukan fil hadar, ketika tidak musafir dan juga ketika bermusafir. 4113. Wa bila qala hadatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Ala wa lawdhu li Yahya qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani hadatsana Abu Muawiyah an al-Amash an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau telah berkata, ishtara Rasulullah, Nabi SAW telah membeli daripada seorang Yahudi ta'aman, makanan, binasiatin, secara berhutang, fa'atahu dir'an lah, maka Nabi telah memberi kepada Yahudi tersebut baju besi baginda, rahna, sebagai gadaian dan cagaran. Maka daripada sini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada baris yang ke-5 daripada bawah, kata Imam Nawawi, jawazu mu'amalati ahli zimmah. Daripada sini kita belajar tidak ada masalah untuk melakukan urusan jual beli dengan orang yang bukan Islam, sebagaimana yang Nabi lakukan dengan orang Yahudi. Nabi membeli sesuatu daripadanya dengan cara cagaran. Kemudian persoalan yang timbul pada baris yang terakhir, kenapa Nabi tak beli daripada para sahabat? Kenapa Nabi SAW beli daripada golongan Yahudi? Maka di sini Imam Nawawi terangkan beberapa jawapan. Yang pertama, fa'alahu bayanan li jawazi zalik. Nabi buat begitu kerana Nabi nak menunjukkan contoh bahawa boleh dan diharuskan untuk melakukan jual beli dengan orang yang bukan Islam. Yang kedua, li'annahu lam yakun hunaka ta'amun fadil an hajati sahibih. Nabi tahu bahawa kebanyakan para sahabat sendiri tidak mempunyai makanan lebih daripada keperluan mereka. Maka Nabi tak nak menyusahkan mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wakila, yang ketiga, baris yang pertama, muka surat 1059. Lianna sahabata la ya'khuduna rahnah. Kerana Nabi tahu kalaulah Nabi beli secara berhutang daripada para sahabat, maka para sahabat nak bagi percuma kepada Nabi. Mereka tak nak terima cagaran gadaian Nabi. Maka Nabi tak nak menyusahkan para sahabat radhiyallahu anhum dengan cara begitu. 4114. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali wa Ali bin Khashram qala akhbarana Isa bin Yunus an al-Amash an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau telah berkata, ishtara Rasulullah, telah membeli Nabi SAW daripada seorang Yahudi makanan, wa rahanahu, dan Nabi telah mencagarkan dir'an min hadid, baju besi Nabi SAW. 4115. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali qala akhbarana al-Makhzumi qala hadatsana Abdul Wahid bin Ziyad al-Amash qala dzakarna ar-rahna fi salami inda Ibrahim an-Nakhai faqala hadatsana al-Aswad bin Yazid an Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala telah berkata, sesungguhnya Nabi SAW ishtara, telah membeli min Yahudiyin, daripada seorang Yahudi, ta'aman ila ajalin, sejenis makanan untuk bayaran kemudian. Maksudnya secara berhutang. Nabi tak ada duit, Nabi beli daripada orang Yahudi tersebut secara berhutang. Maka untuk kepastian, maka Nabi telah memberi, untuk jaminan, Nabi telah mencagarkan, menggadaikan baju besi milik Nabi kepada orang Yahudi tersebut. 4116 kita tidak terjemahkan sebab riwayat ini lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Hafs bin Ghiyas an al-Amash an Ibrahim qala hadatsana al-Aswad an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlah wa lam yadhkur min hadid.
InsyaAllah kita akan sambung esok. Malam ni tidak ada sambungan. Kita akan sambung esok daripada tajuk Babus Salam. Daripada tajuk Babus Salam, kita akan sambung esok insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.